Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita menyelesaikan bab berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan tayamumnya seseorang. Pengarang di sini mahukan 3 sebab atau 3 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah apa yang membatalkan wuduk, jika mana tayamumnya itu untuk angkat wuduk atau kerana untuk mengangkat hadas kecil. Tetapi jika mana tayamumnya itu untuk mengangkat hadas besar atau untuk mengharuskan dia melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika seseorang berada dalam keadaan hadas besar ataupun junub, maka ia tidak batal dengan dengan melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian yang kedua adalah murtad, maka ia membatalkan tayamumnya seseorang. Yang ketiga adalah menduga ataupun merasa menyangka adanya air jika mana seseorang itu bertayamum kerana ketiadaan air. Dah kita melalui berkenaan dengan ketiadaan air ini ataupun menyangka adanya air, maka dikatakan di sini adalah ini semua jika mana ia berlaku sebelum dia melakukan solat. Jika mana ia sedang solat, maka jika mana ia hanya sangkaan sahaja, maka dia tidak payah untuk membatalkan solatnya, ia boleh meneruskan solatnya. Tetapi jika mana ia yakin akan adanya air ketika dia sedang melakukan solat, jika mana ia di tempat di mana biasanya ada air, maka sembahyangnya itu batal. Jika mana ia berada di tempat yang biasanya tidak ada air, maka sembahyangnya itu tidak batal, tetapi yang afdal atau yang sunat dia untuk dia batalkan solatnya supaya dia dapat melakukan solat dengan mengambil wuduk. Baik, ini pun kalau waktunya masih panjang. Tapi kalau waktu sudah sempit, maka tidak boleh untuk dia batalkan solat, teruskan sahaja. Baik, kemudian ada lagi beberapa perkara-perkara yang membatalkan tayamumnya seseorang, jika mana di antaranya lagi sebagai tambahan, jika mana ia sudah mampu untuk membayar air ataupun ia sudah mampu untuk membeli air. Contohlah orang ini ia tidak dapat beli air kerana tak cukup duit. Tiba-tiba orang kasih dia duit, tiba-tiba orang bayar hutang kat dia dan sebagainya, dan tiba-tiba dia ada duit, maka dia boleh menggunakan duit tu untuk dia membeli air, maka ketika itu batal tayamum dia, wajib untuk dia beli air, angkat wuduk gunakan air tersebut. Ini kalau ada air tapi dia tak mampu untuk menggunakannya. Baik. Kemudian begitu juga dengan perkara-perkara yang ketiadaan perkara-perkara yang menghalang seseorang untuk melakukan wuduk. Contohlah tiba-tiba dia sedang solat. Dia sedang solat, tiba-tiba sebab yang menyebabkan dia tayamum iaitu seperti sakit dan sebagainya, sebab tu baik. Dalam solat tiba-tiba miraculously baik, contohlah, maka hendaklah dia wajib batalkan sembahyang dia, maka dia ada angkat wuduk macam biasa. Ini di antara perkara-perkara yang membatalkan tayamumnya seseorang. Baik. Dalam keadaan di mana, dalam perkara berkenaan dengan membatalkan tayamum ini, ada satu perkara yang dinamakan sebagai faqidut tahuraini. Ketiadaan alat bersuci. Bermakna dia berada di satu tempat di mana tempat itu tak ada air dan juga tak ada debu untuk dia bertayamum. Ini dinamakan sebagai orang yang sembahyang
ketiadaan dua alat bersuci. Bahasa Arab kita panggil faqidut tahuraini. Dua alat bersuci tak ada. Maka apa dia kena buat? Wajib ke atas 4 perkara. Yang pertama, dia nak kena semayang menghormati waktu. Di sini terjadi selisih di antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar mengatakan dia boleh solat awal waktu. Imam Ramli mengatakan dia tidak boleh solat awal waktu kalau dia merasa meyakini akan ada air nanti. Ataupun akan ada alat bersuci nanti. Kedua-duanya boleh kita ambil. Nak ambil mana satu terserah, dua-duanya dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang pertama sekali adalah dia melakukan semayang menghormati waktu. Yang kedua, dia tidak boleh menjadi imam. Dia tak boleh menjadi imam. Yang ketiga, dia tidak boleh membaca surah selain daripada Al-Fatihah jika mana dia dalam keadaan junub. Dan yang keempat, dia wajib qada. Dia wajib qada. Jadi kalau dia keadaan demikian di tempat yang memang tak ada lah. Batu je ada alat-alat, tembok je ada, habuk pun tak ada, bersih betul tembok tu, debu pun tak ada, maka dia tak boleh buat apa-apa, dia kena semayang juga. So dia kena buat 4 perkara. Semayang hormat waktu, bila semayang tak boleh jadi imam, kalau dia tu orang yang junub, dia tak boleh baca selain daripada Al-Fatihah, dan yang ketiga, yang keempat, dia kena qada. Baik, jika mana tiba-tiba datang air, maka ketika itu wajib untuk dia batalkan solat dan on the spot dia pergi angkat wuduk dan semayang. Dan kalau masih belum keluar waktu, dia kena ulang balik. Kalau sudah keluar waktu, dia kena qada balik solat tersebut. Jelas. Adapun jika mana dia bertayamum, dia dah memang tak ada air, satu hal. Berada di satu tempat, tiba-tiba dia cuma-cuma jumpa debu saja. Tak jumpa lagi air. Maka ketika itu dia kena tayamum. Baik. Jika dia berkenaan dengan tayamum, maka dilihat. Jika dia berada di tempat yang biasanya tak ada air, maka tayamum itu sudah sebagai mengqadakkan solat hormat waktu tersebut. Tayamum tersebut. Tetapi jika mana dia bertayamum yang biasanya ada air, maka dia cuma qada kerana tayamumnya itu, bukan qada kerana menghormati waktu. Beza. Dia beza. Pasal kalau dia nak qada kerana menghormati waktu, dia semayang qada itu sendiri nak kena qada lagi kerana tayamum dalam keadaan dekiman kena qada. Jadi ini berkenaan dengan kalau in case kita tak ada alat bersuci. Contoh kalau kita berada di kapal terbang ke, atau dia terkunci dalam satu bangunan, tak ada toilet pula kat dalam tu, kita nak angkat wuduk pun tak boleh dan sebagainya, maka ketika itu kita semayang hormat waktu. Kalau kita keluar masih dalam waktu, kita angkat wuduk macam biasa, kemudian kita qada. Kita ulang balik semayang tu lah. Kalau sudah keluar waktu, kita qada. Baik, ini berkenaan dengan jika mana seseorang itu ketiadaan alat untuk bersuci. Kemudian, ada lagi perkara yang berkaitan dengan bab tayamum ini. Ia berbeza dengan bab wuduk adalah tayamum terkadang-kala perlu wajib untuk kita qada balik semayang tersebut. Ustaz kata tayamum wajib untuk semayang, betul. Tapi ada keadaan, situation whereby kita solat ketika itu bertayamum, kita kena qada. Ada keadaan kita tak payah qada. Ada pula kita memang kena qada. Baik, yang kena qada ni yang kita nak kena take note. Bermakna selain daripada yang kena qada ni, bermakna selain ni tak payah qada. Yang pertama, jika mana dia bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Macam contohlah kita negeri kita ni, alhamdulillah biasanya ada air, kita pun tayamum hari tu saja. Contohlah Zohor ni tak ada air, tiba-tiba ada air balik pukul berapa? Pukul 6. PUB kata pukul 6 nanti ada air balik. Maka yang Zohor ni kita kena qada. Zohor ni kena qada. Asal memang kena buat ulang balik. Tak boleh semayang. Yang Zohor ni kena qada pasal dah luar waktu. Pasal kita tayamum kerana berada di tempat yang biasanya ada air. Bersalahan kalau kita bertayamum di tempat yang biasanya tak ada air, maka tak payah qada. Tak payah qada. Yang kedua, orang yang berlayar kerana tujuan maksiat. Dalam kaedah Islam, dikatakan keringanan ataupun rukhsah itu tak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi kalau contohlah dia pergi luar negara kerana nak pergi main judi. Dia pergi Vegas. Pasal nak main judi, nak terasa-rasa. Jadi sepanjang dia pergi sana tu, dia tak boleh jamak kasar. Tak ada keizinan. Kalau ada problem kat tengah-tengah tak ada air, dia tak boleh tayamum. Pasal tujuan dia pergi ke sana kerana nak melakukan maksiat.
Kenapa pergi mana? Saya nak pergi Thailand. Buat apa jumpa Thailand? Saya nak pergi jumpa Bomo. Habis siap. Tak boleh. Dia semayang, kalau dia tinggalkan semayang, dia tak, kalau dia kerana dia nak jamak, tak sah jamak dia. Kasar pun tak sah, tayamum pun kita kena qada balik. Pergi luar negeri pasal nak minum arak. Kalau dia dalam perjalanan dia buat maksiat, tu dan cerita. Dia dalam perjalanan tiba-tiba nampak, tengok kiri kanan tak ada orang Islam, dia pun try beli tiger, try rasa. Maka itu namanya maksiat dalam perjalanan. Itu tak apa, itu memang maksiat, tapi bukan bermakna dia kehilangan rukhsah, keringanan tersebut. Tetapi kalau tujuan dia nak melakukan maksiat, itu yang tak boleh, tak ada keringanan bagi mereka. Baik, itu yang kedua. Orang yang belayar kerana tujuan maksiat. Yang ketiga, orang yang bertayamum kerana tidak mendapatkan alat memanaskan air. Air sejuk betul. Kita mungkin Singapura tak jumpa, kalau kita kat luar negara lah, Syria ke negeri-negeri orang barat ke apa, tak ada benda nak panaskan air. Kena juga nak tayamum ni kalau angkat wuduk juga ni boleh kena flu, demam seminggu. Ni sejuk betul, -3 contohlah. Kita nampak ada debu, kita tayamum. Sah, tapi kita kena qada balik. Bila kita dah boleh buat sembahyang macam biasa, dah boleh angkat wuduk, kena qada balik sembahyang tersebut. Tu yang ketiga. Yang keempat, jika mana dia memakai bandage ataupun balutan, yang di tempat di mana balutan itu berada di anggota tayamum, kena qada balik. Yang kelima, jika mana dia memakai bandage itu dan bandage itu dia berada selain daripada anggota tayamum, cuma dia meletakkan lebih daripada kadar yang diperlukan, atau dia meletakkan itu dalam keadaan hadas kecil, dalam keadaan hadas, maka dia tayamum sah tapi kena qada balik. Yang kelima. Yang keenam, orang yang lupa air dia kat mana. Dia lupa air dia kat mana. Bawa ramai-ramai, lupa air. Mana tadi aku letak je, aku singgah kat Sudu Garapu, romping mana, air mana tak tahu. Contohlah kalau dalam perjalanan tu tak ada air, kita bawa spare hilang. Maka kita tayamum sah, tapi kena qada balik. Itu lupa. Yang ketujuh, orang yang hilang air dia. Tadi lupa, ini hilang, kena kebas. Buka baik, tadi ada kat sini. Macam biskut, sekejap ada, sekejap tak ada kan. Maka dia tayamum, tapi kena qada. So ini 7 keadaan. Mungkin ada keadaan-keadaan yang lain yang dia kena qada jika mana dia melakukan tayamum. Selain daripada ini 7, maka dia tak payah qada. Jika mana contohlah, orang yang kehilangan air, ketiadaan air di tempat yang biasanya memang tak ada air, dia tayamum, maka tak payah qada. Orang yang memakai bandage atau balutan bukan pada tempat tayamum, tetapi dia tidak mengambil lebih daripada kadar yang dia perlukan, atau dia memakai bandage tersebut dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, maka berkenaan dengan tadi yang kena qada tadi, termasuk juga orang yang bertayamum hal keadaan dia mempunyai najis yang tak dimaafkan. Dia baru buang air kecil, nak cibuk tak ada, daun pun tak ada, kulit durian ada, daun tak ada kan, melecet. Jadi buat apa? Maka dia just tayamum sudahlah. Maka dia tayamum sah, nanti dia ada air balik, disinjak, maka dia kena qada balik. Ataupun di badannya itu ada najis, tak ada benda nak hilangkan, maka dia kena qada. So ini total semua 8 keadaan wajib atas seseorang yang bertayamum itu untuk mengqadakan solatnya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada esok tengah hari, sambungan pada bab yang baru dalam kitab Safinatul Najani insya-Allah. Wa jazaa'u al-'asri dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.